أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلع به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Ta'ala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama meneruskan pembelajaran kita, perkongsian kita, memahami kalimah-kalimah di dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang mana kita telah pun okey, mungkin saya belum kongsikan lagi agaknya. Okey, kongsikan skrin dulu. Itu dia. Ya, masih lagi kita mengupas ayat kalimah-kalimah di dalam ayat yang ke-8 ini ya. Yang ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi kita telah pun siap berkongsikan sampai ke kalimah amanna. Kalau kita imbas kembali apa yang telah kita kongsikan minggu lepas hari Jumaat sampai kalimah amanah, kita boleh lihat dia di dalam screenshot ya. Kita telah simpan di dalam screenshot, jadi kita boleh lihat kembali, iaitu yang ni ya. Itu yang terakhir hari Jumaat kita telah mengupaskan an amanna adalah kalimah yang ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. So dia adalah kalimah kelima di dalam ayat yang ke-8 ya. Dan kita sepatutnya sekarang sudah mengenal amanna tu adalah sebenarnya apa? Fi'il madhi maklum wazan keempat ya. Fi'il madhi maklum wazan keempat. Apakah cluenya kita nak mengenal dia fi'il madhi maklum wazan keempat? Apabila terdapat mad badal ya. Kalau kita dapat kalimah yang bermula dengan mad badal di awalan tu, salah satu kemungkinannya ialah dia adalah dibangunkan daripada acuan fi'il madhi maklum wazan keempat ya. Sebab fi'il madhi maklum wazan keempat dia ada hamzah qata' di permulaannya. Jadi hamzah qata' tu apabila bertemu dengan hamzah qata' yang kedua yang sukun, dia akan bertukar kepada mad badal. Itulah clue dia. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat kalimah-kalimah ya yang ada mad badal, dia salah satu kemungkinan dia ya, dia adalah kalimah yang dibentuk dalam wazan yang keempat ya. Dan kita telah pun membentuk kalimah tu mana bermula dengan alif mim nun, huruf akarnya dan kata dasarnya ialah aminah. Tetapi aminah belum lagi membawa erti beriman ya, belum lagi. Dia hanya makna yang asas iaitu percaya. Yang so daripada percaya ni lah dia akan boleh digunakan dalam bentuk beriman dengan syarat dia mengambil bentuk wazan keempat ya. Sebab itulah wazan keempat ni digunakan di dalam ayat ni. Membentuk wazan keempat kita gunakan acuan af'ala
kemudian kita masukkan 3 huruf di dalam kata dasar ni kepada acuan, kita akan membentuk mana, ya. Mana sepatutnya menjadi kata terbitan, tapi dia belum lagi. Sebab apa? Sebab terdapat beberapa keadaan yang kalimah ni perlu diperbetulkan, ya. Iaitu apabila terdapat 2 hamzah qata' bertemu macam ni, hamzah qata' yang pertama berbaris fathah, yang kedua berbaris sukun, dia ditukarkan kepada mat badal jadi amana, mat menjadi mat badal. Jadi amanah ni, amanah lah sekarang ni ada kata terbitan, ya. Bila kata terbitan, dia sudah mempunyai makna dalam konteks kata terbitan. Tadi Aminah dalam konteks kata dasar. So, dia mesti dibentuk dalam konteks kata terbitan, bermakna dia sudah mempunyai pelaku iaitu fa'il dan juga masa, ya. Sebab itulah maknanya sekarang dan konteks dia daripada Aminah yang percaya menjadi beriman. Dia telah beriman. Ini kata terbitan, default dia adalah dalam bentuk fa'il yang mufrad, ya, ma'in yang mufrad dan mustatir, iaitu huwa. Sebab tu dia diberikan dengan makna dia telah beriman untuk mana, ya. Tetapi di dalam kalimah tu dia mana ditambahkan dengan fa'il na, iaitu kami, ya. Makna di dalam ayat Quran tu beriman tu, siapakah yang beriman tu ialah kami. Jadi mana ni perlu ditambahkan fa'il dia, iaitu na, ya. Jadilah mana ditambah dengan na menjadi manana, ya. Apabila dia bergabung dia jadi manana, sebab nun ni baris atas, ya. Tetapi tidak ada kalimah manana dalam konteks fi'il madhi. Apabila pembentukan fi'il madhi berlaku, jadi huruf yang terakhir di dalam kata komponen kata kerja ni, nun baris atas ni tadi kena tukarkan kepada nun yang sukun, ya, nun sakinah. Jadilah amanah. Begitulah kalimah amanah tu terbentuk, ya, daripada 3 huruf akar, kata dasar, kata terbitan, ya, dan ditambahkan dengan fa'il na, ya. Itu imbasan kita untuk apa yang telah kita kongsikan di hari Jumaat lepas, ya. So hari ini kita sambung pembelajaran kita untuk melihat apakah komponen di dalam ayat itu yang mereka ni telah berkata mereka telah beriman, ya. So bila dikatakan mereka telah beriman, jadi mesti dia ada beriman dengan sesuatu. Itulah yang kita nak kongsikan sekarang. So yang mereka telah beriman dengan tu ada 2 perkara sekali di sini diceritakan di dalam Al-Quran. Yang pertamanya dia adalah mereka tu berkata yang mereka tu beriman dengan Allah, iaitu billahi. Kemudian bukan saja dengan billahi, mereka juga berkata mereka juga beriman dengan hari akhirat. So ada 2 komponen di situ, ya. 2 perkara yang mereka ni mengatakan mereka beriman, ya. Jadi bila ada 2 komponen tu ataupun 2 perkara tu, biasanya ayat Al-Quran akan menggunakan harfun dipanggil atifah, iaitu kita panggil dia waw atifah, ya. Yang tuan-tuan lihat waw ni, waw tu digunakan untuk menyelaraskan dua perkara yang terlibat di dalam menjadi perkara yang terkait dengan kalimah amanah tu, ya. Dalam bahasa Nahu biasanya kita akan katakan kalimah ni kita panggil dia ta'alluq, ya. Ta'alluq maknanya
kaitan kepada amanah. Jadi billahi ini adalah kaitan kepada amanah. Ya. Kadang-kadang ada juga buku yang mengatakan muta'aliqani li amanah. Itu cara nak menerangkannya. Yang perkara yang berkaitan dengan kalimah amanah tu ialah billahi. Itu maknanya perkara yang pertama dengan mereka ni, ya, mengatakan mereka beriman. Kemudian ada satu lagi iaitu al-yaumil akhirat. Akhirat, jadi akhirat ni ialah tambahan kepada Allah. So maknanya mereka ni kata mereka beriman dengan satu Allah dan juga hari akhirat. Ada dua. So itulah penggunaan waw atifah, ya. So bila kita berlaku waw atifah tu, pertama sekali kita akan lihat, ya, komponen yang pertama iaitu Allah dengan komponen yang kedua itu iaitu yaumil akhir ini dia mesti mempunyai ciri-ciri yang serupa, ya, ciri yang serupa iaitu apa? Pertamanya ialah kita akan lihat i'rab dia, iaitu ambil warna biru pula lah, ya, warna biru, iaitu billahi mengambil i'rab yang majrur. Dan kenapa dia majrur? Kerana adalah disebabkan oleh kalimah bi iaitu harfun jar, ya, billahi. So bila dia mengambil majrur, jadi komponen yang kedua pun kena mengambil majrur juga, ya. Sebab itulah dalam komponen yang kedua, so kita lihat dia akan juga mengambil bi, ya, bi. Kemudian kalimah selepasnya juga akan menjadi majrur. Apa kata majrurnya ialah mim yang berbaris kasrah. Jadi bil yaumi. Itulah cara-cara peranan waw atifah ni yang menyelaraskan, ya, menyelaraskan kalimah yang kedua ni dengan kalimah yang pertama. Kalimah yang kedua ni dipanggilkan tambahan, ya, tambahan kepada kalimah Allah yang pertama. So dalam bahasa Arab tambahan tu dipanggilkan ma'tuf, ya, ma'tuf. Ma'tuf atafun. Daripada atafun ni ialah sambungan, ya, sambungan. Dalam konteks ni sambungan dia juga dalam bentuk tambahan. Tambahan tu bermaknanya dia mengambil ciri-ciri penyelarasan kepada kalimah yang pertama iaitu Allah. Jadi yang ni kita panggilkan dia ma'tuf, yang ni dipanggilkan ma'tuf alaihi, ya. Dan dia selaraskan dengan bi. Sebab sini ada billahi, kemudian di sini pun diselaraskan dengan bi, ya. Kadang-kadang dalam Al-Quran apabila ada waw, kadang-kadang bi ni tidak perlu, ya, sebab waw tu sebenarnya pun sudah menyelaraskan. So kita akan dapat lihat nanti kadang-kadang di ayat-ayat yang lain. Sebagai contohnya ayat itu akan menjadi amanna billahi wal yaumil, tanpa bi pun tak mengapa, ya, kerana waw ni telah memasukkan komponen bi walaupun bi tidak dituliskan, ya. Itu di dalam ayat lain lah. Di dalam ayat ni dituliskan. Itu maknanya di dalam menyelaras tu ayat tu boleh meletakkan bi ataupun tidak, ya. Kalau bi dia akan jadi jar wa majrur. Kalaupun bi tidak dinyatakan, waw ni tetap, ya, menyebabkan kalimah al-yaumi yang majrur, ya. Bermakna waw ni ada komponen menyelaraskan seolah-olah al-yaumi itu ada bi. Itu cara kita mengenal, ya. Kalau kita tengok ayat tu billahi wal yaumil akhir, maknanya sama dengan konteks di sini di mana ada bi dinyatakan. So bermakna sama ada bi dinyatakan kali kedua ataupun tidak, tapi konteksnya adalah sama dengan yang pertama ni billahi, ya, bermakna berlaku jar wa majrur dengan kalimah bi, ya.
So hari ni sebelum kita buat penerangan, cuba kita lihat apa yang boleh maklumat-maklumat yang boleh dibantu oleh digital Al-Quran ni. Ya, kita mulakan dengan digital Quran tafsir dan perkata yang hijau ni. Ya, kita clearkan drawing tu. Kita biasanya pergi ke mana? Kita akan klik saja kat kalimah yang kita nak berkongsikan sini, iaitu sini. So lihat di sini dia ada dua komponen lah. Satu komponen yang biru yang dipanggilkan kata depan. Dalam bahasa Melayu kita katakan dia bukan kata depan, tapi dia adalah kata sendi. Kata sendi. Kalau nak gunakan dua perkataan kata sendi pun boleh. Kalau tuan-tuan nak gunakan sendi dalam satu perkataan pun boleh, tak mengapa ya. Iaitu kaedah saja penggunaan ya, sebab dia sudah menjadi satu peranan, satu fungsi ya. Kita boleh gunakan satu kalimah ya tanpa apa-apa space di antara kata dan sendi itu, jadikan dia satu kalimah. Kata sendi pun boleh juga. Jadi kata depan ni kita tukarkan ya, sebab kata depan tidak berapa spesifik. Kata depan maknanya apa? Kata kalimah yang dimulakan kepada satu kalimah itu dipanggilkan kata depan ya. Tetapi dia bukan saja kata depan, dia ada peranan dia. So peranan tu lebih penting ya. Untuk kata sendi ini adalah jauh lebih penting daripada hanya mengatakan dia adalah dia adalah kata depan ya. Jadi kita kotakkan dia, ambil kotak hijau ya, kita supaya fokus dia serang ialah B ni adalah kata sendi ya. Kita arrowkan dia. Yang apa kata sendi ni ialah yang inilah B ni. Itu kata sendi. Dan tentulah Allah adalah nama khusus kepada Allah. Biasanya kita akan sebut dia sebagai lafaz Jalalullah ya. Lafazul Jalalullah. Lafaz yang agung bagi Allah ya. So yang disebutkan kata benda tertentu ni dia secara umum. So lebih spesifik kita sebutkan dia sebagai lafaz ya, Jalalullah. Okey, kita letakkan penerangan tu di sebelah atas ni. Kalau nak gunakan Arab, kita lafzul ya. Lafzul Jalalullah. Itu je nak menerangkan tentang Allah pula. Yang dikatakan kata benda tertentu ni apa makna dia? Isim ma'rifah saja ya. Maksud dia lah isim ma'rifah secara generik. Tapi nak spesifikkan, kita masukkan dia ya sebagai lafzul Jalalullah. Kita kotakkan juga macam mana kita kotakkan yang tadi ya, untuk membagi fokus dia ya. Itulah. Dan kita arrowkan dia juga, iaitu komponen yang kedua ni ya. Komponen adalah lafzul Jalalullah ya. Kalau kita nak tambah lagi maklumat ya, untuk memperkemaskan lagi pengenalan kepada kedua-dua komponen ni, kita boleh tambahkan maklumat di sini ya. Kata sendi ya, sini ialah kata sendi B ni boleh kita masukkan kalau kita nak, iaitu yang membawa erti dengan. Semula kita select dulu. Jadi ya, kata sendi okey, yang membawa erti dengan ya. Kita cuba select the tag ni, tak menjadi ya.
Dia apa? Dia tak nampak. Dia tak apa. Ya, yang ni bermakna dengan, dan yang ni Allah lah, dengan Allah. Ya. Asalnya dengan, tapi app ni dia menterjemahnya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan Allah. Ya, dua terjemahan yang berbeza tetapi tidak bercanggah, tidak bercanggah antara satu sama lain. Boleh kita kata beriman kepada dan juga beriman dengan. Ya. Okey, ini sedikit sebanyak yang dikongsikan oleh app ni dengan kalimah billahi. Kemudian app ni mengatakan dia adalah dibangun daripada 3 huruf akar alif lam ha, ya, alif lam ha. Okey, alif lam ha, dan dia membentuk kalimah ilahun. Ya, ada dua pendapat dalam berkongsikan kalimah Allah. Ada satu pendapat dia tidak dibangunkan pada alif lam ha kerana dia adalah wujud dengan sendiri, ya, maknanya Allah adalah satu kalimah yang wujud kerana dia nama kepada Allah, so dia tidak, ya, dia tidak dibangun daripada alif lam ha ni. Alif lam ha ni lebih kepada kalau nak menceritakan kepada Tuhan yang secara umum, ya, sebab banyak manusia lain mempunyai Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Apabila nak menceritakan tentang Tuhan tu, jadi ilahun tu digunakan daripada alif lam ha. Sedangkan Allah ni pendapat yang lebih kuat, dia berlainan, ya, dia tidak dibangun daripada alif lam ha, tapi dia adalah wujud dengan sendiri kerana dia adalah lafzul jalalullah tadi, ya. Okey, itu maklumat yang kita boleh dapat daripada ini. Kalau kita dan asalnya adalah Allahu, ya. Ha ni kalau tidak ditandakan tu bermakna dia mengambil i'rab yang marfu'. Cuba kita tekskan ke sini, tengok boleh ke tidak, ya. Kalau kita tekskan ke sini, di sini dia adalah lafazul yang majrur, ya, adalah lafaz Allah yang majrur. Okey. Naikkan sikit, ya, untuk menerangkan tentang Allah, ya. Dia adalah lafaz jalalullah yang majrur yang ditandakan oleh ha baris kasrah, ya. Okey. So di sini mungkin kita tambahkan sikit fokus kita kepada Allah ni, default dia adalah yang majrur juga. Marfu'. Ya, default dia adalah marfu'. Ya, mungkin kalau kita tak biasa, kita tidak mengetahui, tapi sebenarnya adalah Allah yang marfu'. So kita masukkan ke situ, bantukan dia, ya, kalimah yang marfu'. Maknanya sebelum dia bergabung dengan B itu, dia adalah Allahu, ya, kalimah yang marfu'. Okey. So kita buat catatan ni, kemudian kita boleh simpan dia, ya, sekiranya kita nak gunakan dalam perkongsian kita besok hari, ya. Okey. So apa kita buat, kita cuba lihat daripada corpus.com pula, ya. Dan satu lagi aplikasi Al-Quran secara digital yang kita gunakan ialah corpusquran.com, yang mana kita telah lihat. Cuba kita lihat di sinilah, ya, iaitu billah. Sekali lagi tadi kita akan dapati juga maklumat tentang billahi itu
yang dikongsikan kepada kita. Pertamanya, dia merahkan B seperti yang tadi. B ni adalah PP adalah preposition, ya. Preposition kalau kita nak tukar ke bahasa Melayu, kita ambil Malay di sini, dia akan tukarkan kepada bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu dia kata P sini berimbuhan awalan, ya. So masih lagi tidak spesifik, ya. Tidak spesifik sebab dia kata awalan tu ialah seperti yang tadilah kata depan tu bermakna awalan, ya. Sepatutnya dia juga menerangkan kepada kita dia adalah kata sendi, ya. Kata sendi bahasa Arab dia ialah harfun jar, ya. Tapi di dalam Arabnya dia ada, ya, iaitu dia menerangkan yang billahi ini adalah jar wa majrur, ya. Kalau kita fokus kat situ, kotakkan dia. Ini, ya. Ini jar wa majrur. Itu penangan kepada billahi. Jar wa majrur bermakna apa? Satu harfun jar, bermakna B ni kata sendi tadi ialah harfun jar. Kemudian waw ni adalah dan, ya. Majrur ialah Allah, kalimah Allah yang majrur. So ini Jawa majrur ni adalah sebenarnya adalah pertalian, ya. Pertalian, mungkin kita catatkan ke situ untuk membantu kefahaman kita, ya. Pertalian di antara kalimah. Itu yang dimaksudkan dengan jar wa majrur. So jar wa majrur ni sebenarnya pertalian di antara dua kalimah, ya. Satu harfun jar, satu jar wa majrur. Jadi pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur, ya. Okey, cuba kita, PN ni ialah proper noun, ya. Proper noun, kata nama khas, ya. Yang tu ialah lafzul jalallah tadi. Yang genitif bermakna majrur, ya. So maknanya gabungan maklumat daripada corpus.com ni dengan daripada tafsir dan perkata tu boleh membantu kita, ya, untuk mula mengenal kalimah tu sebelum kita kupaskan dia dan sebelum kita melakukan pembentukan yang kalimah, ya, untuk membina ayat-ayat itu, ya. Okey, so kita di sini lebih more or less kita dah selesai lah, ya. Dan kalau kita tengok di bawah ni adalah ayat dia lah, ya. Ayat kalau kita kecil tak perlu, ya. Sepatutnya kalau kita boleh nampakkan ayat dia, ini dalam konteks ayat ni lah, ya. So tapi dia lari sikit sebab kita dah besarkan skrin ni. Kalau melainkan kalau kita alih dia, ya. Kita alihkan dia, mana select. So yang ni kita alihkan untuk menerangkan Jawa majrur ni sebenarnya adalah pertalian di antara kalimah B dengan Allah, itu dipanggilkan jar wa majrur, ya. So yang ni kita boleh simpanlah, print screenkan dia dan kita simpan dalam screenshot sekiranya kita mahu menggunakan untuk perbahasan, ya, kita besok pagi. So besok pagi kita akan sambung dengan melihat kalimah ni yang kita sebenarnya kita pun telah kongsikan di dalam ayat tu, telah pun kita salin dia di dalam Leksi Logos, ya. So kita pergi kepada buang dulu drawing tu, ya. So besok kita akan terus lihat, ya, peranan kalimah-kalimah ni di dalam ayat tu, ya, iaitu
Kalau kita kotakkan dia, kita akan berkongsikan sekali billahi wa bil yaumil akhir sekali dalam konteks ayat yang ke-8 ni. Ya, insya-Allah. Ini pun kita kalau nak simpan, kita boleh print screenkan dia untuk kegunaan besok. Ya, dan kita akan gunakan logon ni untuk menerangkan komponen-komponen setiap satu dan apakah pertalian ya di dalam beberapa kalimah di dalam yang kita kotakkan tu dalam konteks ayat ini, insya-Allah ya. So untuk pagi ini kita sudahi sampai sini saja. Sekarang ni sudah 7.47. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok pagi ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.